Okey, saya ulangi balik. Pengasas kepada agama Jaina ini bernama Valdaman pada dia lahir sebelum Masihi, iaitu 599 sebelum Masihi. Ini kemudian dia beri gelar sebagai Mahavira, iaitu paling besar. Okey. Karena keberanian dia dalam menjinakkan gajah yang mengamuk. Dia ada seorang putera raja, keturunan raja, yang di negeri nama Mogadha di utara India. Sebagai seorang putera raja, beliau diasuh serta dididik secukupnya oleh para pendeta yang mempelajari agama yang asas kepada agama Hindu. Dan beliau memang tertarik dengan ajaran agama, akan tetapi tidak menyukai guru-gurunya. Ini kerana golongan Brahmin. Kerana terlalu sombong dan status mereka. Lepas ini bersemadi dalam jiwanya sehingga umur 19 tahun. Dan berkahwin dan hidup senang lenang bahagia di istana Mogadha. Okay. Selepas 10 tahun, semasa Mahavira berumur 28 tahun, berlakunya perang besar dalam sejarah hidupnya, di mana selepas kematian ibu bapanya, dia melihat manusia ramai mati, banyak lapar kan. Jadi menjalani ibadah puasa sebab menurut agama Hindu, maka mati sebab puasa dia anggap mati suci. Jadi dia rasa macam dia boleh tak kena. Dan dia pun keluar daripada sana. Dia mencari sesuatu. Kira-kira 2 tahun lamanya sesudah kematian mak bapaknya, Mahavira buat keputusan untuk meninggalkan istana berkelana untuk tujuan mencari ilmu, bertapa dan bermeditasi, dan bersumpah untuk tidak bercakap dengan siapa pun dalam tempoh 12 tahun. Dalam tempoh tersebut dan pada masa pengembaraannya di hutan belantara, gunung Ganan dan bukit Bukau berlaku peristiwa cukup memberi kesan di dalam jiwanya. Dia bertemu dengan seorang pengembala kambing, dia bertemu dengan seorang pengembala kambing yang berakhir dengan dibelasah oleh pengembala kambing sehingga ke atas kecuaian amanah yang diterima. Jadi gini, bila dia dah bersumpah 12 tahun tak nak bercakap, kemudian dia buat macam dia terpaksa membisukan diri dia dalam konteks nak mengenal diri. Jadi dia bertemu dengan pengembala kambing, dan pengembala kambing tu kan suruh dia jaga kambing dia. Sebab anak raja orang tak tahu dia jaga. Tapi oleh satu kambing hilang, dia pergi jauh. Tapi bila ketua pengembala kambing dia datang, dia cek, masih kau kambing? Dia tak jawab. Sebab dia dah berjanji tak cakap. Jadi dia kena pukul basah. Tapi dia tetap dengan perjanjian dia tak nak bercakap. Hingga kan akhirnya, pengembala itu merasa hairan. Kenapa dia tak jawab, tak membalas-balas. Kemudian barulah dia tahu bahawa dia sedang berpuasa, iaitu puasa tak bercakap. Ini dia berhenti daripada memukul dan habislah peristiwa tersebut. Pengajaran yang boleh dapat pada ini ialah pengembala itu faham, diam lebih kuat dan bertenaga dia berkata-kata. Maknanya dengan diamnya itu orang akan lebih sedar, bergaduh. Kalau dia bercakap bergaduh tak habis-habis. Apakah dia ajaran Mahavira? Setelah 12 tahun dia mengembara, lepas tu tak balik-balik dah. Janji 12 tahun nak bercakap kan. Akhirnya rupanya dia tak balik sana langsung dah. Okay. Pertama ialah ini Jaina, iaitu 2 perkara asas yang dibawa oleh Mahavira bertentangan dengan agama Hindu. Pertama, ialah beliau tidak percaya Tuhan-Tuhan agama Hindu yang berbilang-bilang. Dia tak percaya. Jadi penolakan ini menjadikan Mahavira sendiri tidak percaya kewujudan Tuhan. Baginya Tuhan-Tuhan yang terdapat di dalam agama Hindu betul-betul mengukuhkan kedudukan kaum Brahmin dan golongan Sami supaya mereka terus berkuasa. Baginya roh-roh yang wujud dalam setiap yang bernyawa bersifat mutlak dan kekal dan akan hidup semula seperti yang terdapat dalam agama Hindu. Maksudnya wujudnya bersamaan dengan agama Hindu. Dalam konteks recognition ataupun penyembahan semula. Itu pertama, iaitu sebab saya tak percaya dengan Tuhan yang berbilang-bilang. Yang kedua, kenapa Mahavira menolak agama Hindu? Ini adalah pegangan agama Jaina, iaitu penolakan total Mahavira terhadap sistem kasta yang ada dalam agama Hindu. Dia tak suka kasta-kasta Brahmin, Ksatria, Parya dan sebagainya, tak nak. Jadi itulah yang menyebabkan dia menentang agama Hindu atau dia lari daripada cara kehidupannya. Dan dia menyatakan ada 3 permata jiwa dalam konteks agama Jaina. Untuk menjadikan dia seorang yang betul-betul Jainism, dia ada 3 permata yang perlu dijaga.
Tiga permata yang perlu dijaga. Okey. Okey, yang pertama ialah keyakinan yang benar, yang kedua pengetahuan yang benar, yang ketiga kelakuan yang benar. Okey. Ini saya punya ni dalam bahasa Inggeris eh. Ah, Okey. Ini dia punya agama dia. Dia kalau pakaian dia ni, tengok, dia bukan sebab COVID dia pakai mask, dia memang pakai mask. Sebab apa? Sebab dia tidak mahu, dia kata semua ada kat dunia ni ada apa ada ada benda yang baik yang menjauhkan dia dewa-dewa dan tuhan-tuhan lah. Jadi kalau kat mulut dia keluar benda yang tak elok ni dia akan merosakkan alam. Benda tutup. Ini cara dia. Kelakuan yang benar dapat dicapai melalui 5 perintah. Pertama ialah dia kata jangan bunuh setiap yang hidup. Ini Jaina punya perintis. Jangan bunuh setiap yang hidup. Iaitu apa-apa sajalah. Maknanya dia tak makan benda hidup lah. Lembu, kambing, rimau, ikan. Tak ada. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan bohong. Yang keempat, jangan jadi pemabuk. Yang kelima, jangan menginginkan atau kehendak apa satu. Jangan terikut nafsu. Nak jadi raja, nak jadi kaya apa. Kata jangan mengingini atau kehendak pada sesuatu. Ha, eh. Um, apakah dia apa kehidupan dan amalan penganut agama Jaina memperlihatkan sisi berikut. Satu, sebabkan mereka kuat berpegang pada agama animista, iaitu tidak boleh membunuh sebarang binatang bernyawa. Mereka tidak memakai kasut bagi mengelakkan dia terpijak dengan benda-benda halus dan bernyawa seperti semut, lahama dan sebagainya. Itu kasut dia pakai kaki ayam dia. Yang kedua, mereka terutama Sami mempunyai penutup mulut dan kain yang dibuat daripada khas supaya mengelak dia terhidu sebarang bau habuk dia kerja mengandung bahan-bahan yang menyawa. Nyawa kan tutup supaya takut. Kuman yang menyawa dia tak boleh bunuh. Yang ketiga ialah kaum Jaina tidak melibatkan di dalam pertanian bagi mengelakkan berlakunya pembunuhan kepada makhluk seperti cacing dan serangga. Oleh mereka hanya melibatkan di dalam perniagaan dan perdagangan. Yang ketiga, golongan pendeta sambil mereka kehidupan rubah, ini kerahiban yang terputus dengan dunia luar, sedangkan orang biasa diberi kesaraan seperti makan dan material. Agama Jaina yang dibawa oleh Mahavira dianggap sebagai perintis kepada perkembangan agama Buddha, sebab esensi agama itu sama dengan agama Buddha. Okey. Ini logo dia, logo logo apa China. Ini example dia. Dia ada tapak tangan tu. Ha. Lepas tu ada swastika juga logo dia. Ini adalah agama China logo dia. Okey. Hmm. Oh sorry, dah. Logo baik settle. Okey. Ada siapa nak tanya tentang agama China? Untuk tangan saya dah selesai. Hmm. Sekalian, ada siapa nak tanya tentang agama China? Okey, ini berkaitan dengan agama China lah. Tak banyak, tapi sebab dia ni adalah yang paling ekstrim lah dalam Hindu-Buddha. Sebab kalau dia tak sampai dia hanya berniaga dan dia tidak buat pertanian. Sebab dia akan menyebabkan terbunuh cacing tadi kan. Sebab tu kenapa di antara faktor kenapa kawasan-kawasan India ramai usahawan-usahawan. Usahawan kain, usahawan ni macam pandai-pandai berniaga. Saya tengok kebanyakan mereka ni berniaga. Kedai runcit lah, kedai mamak lah sebagainya kan. Sebab apa? Mungkin pengaruh daripada Jainism yang dulu. Hari ini mereka banyak terlibat dalam bisnes. Dia tidak terlibat dengan pertanian. Orang-orang lain terlibat dengan pertanian lah. Tapi dia tak terlibat dengan pertanian. Jadi takut termakan, terbunuh haiwan yang menyawa. Itu adalah dosa yang besar bagi pada mendapat mereka. Okey, itu adalah tentang agama China. Ada siapa nak tanya sebelum kita meneruskan pembentangan kepada kumpulan Majusi? Nah, silakan tanya. Syahdah, tak boleh cakap ke? Type. Ha, tanya. Apa dia tanya?
setakat ni tak ada ustaz. Nak tanya. Jadi ustaz agama Jaina ni bukan anda Hindu lahir. Oh, tidak. Agama Jaina adalah perintis kepada agama Buddha. Memang dia asalnya, dia adalah beragama Hindu asalnya. Tapi dia tengok banyak pelik je, maka dia pun buat agama sendiri. Tapi pemahamannya dekat dengan Buddha dan akhirnya dia menjadi perintis perkembangan agama Buddha dan agama Hindu ini terpersuk dia hanya di India saja. Buddha ni banyak kat China lah. Ah, eh. Hmm. Satu orang Cina banyak meniaga juga. Banyak sebab Buddha kan, dia pengasas itu. Okey, lain anak-anak ada soalan? Ustaz, Hmm. esensi tu apa? Esensi tu artinya ialah apa ni? Macam Allah Akbar, mempunyai pengaruh yang kuat. Ha. Contohnya buku. Kata sini ada buku. Buku ini. Apakah esensi buku ini? Esensinya ialah kelebihan atau buku ini ialah cerita tentang yang isi kandungannya ialah berkaitan tentang agama yang lain dan membuat perbezaan antara Islam dengan agama-agama lain. Itu esensi. Sesuatu yang penting yang berpengaruh di dalam uh, sesuatu agama atau buku atau panjaran sebagainya. Isi penting. Boleh? Boleh Ustaz, terima kasih. Sama. Ada lain lagi anak-anak? Kalau tak ada, kita nak jemputlah orang yang membentang tu, iaitu kumpulan agama Majusi. Maksud saya bukan dia beragama Majusi, tapi nak membentangkan kumpulan Majusi. Agama Majusi. Silakan, boleh present anda punya paper dan terus bentang sekarang. Masa dalam rekod. Ha? Halo? Siapa dia punya tok pengulu dia dalam agama Majusi ni? Mana dia? Agama Majusi, halo? Tak ada orang. Semua dah datang nampak ah. Boleh share boleh share agama Majusi. Kita mendengar pembentangan daripada agama Majusi, nanti saya tengok. Mungkin ada yang lupa katnya. Majusi. Izzah dengan Aisyah Ustaz. Izzah dengan Aisyah. Izzah. Oh, Izzah. Ada Izzah. Ini dalam kelas ni siapa ketua dia? Afiq ke? Ketua kelas? Bukan Ustaz, bukan saya. Bukan. Oh ya, bukan. Saya Aisyah dan Izzah. Saya ni supporter je Ustaz. Supporter. Allah Akbar. Wahida kat Ustaz, boleh jadi ketua kelas. Siapa? Wahida. Wahidah. Oh, ini cikgu betul ni. Senior ni. Betul. Cikgu disiplin kat sekolah dia, saya dapat maklumkan. Siti Farana lagi lah Ustaz. Dia guru besar. Oh, guru besar. Ada Ustaz, saya guru je Ustaz. Oh, okey. Okey, silakan pembentangan daripada kawan kita.
Silakan. Tak dengar? Hello? Dia macam ada suara. Ke radio ada tengok movie? Izzah. Aja. Silakan. Nampak ke? Nampak tu. Slide. Slide tak nampak lagi. Tak nampak lagi kan? Tak boleh lah. Boleh. Buka pada slide, jangan buka kat sini. Lepas saja keluar lepas tu buka kat slide tu apa? Kalau tengok dekat skrin ni memang kita tak boleh gerakkan. Dia akan jadi mirroring. Bila dah ni, pergi kat slide tu, pentang je slide tu. Nanti kita nampak. Anda tak nampak kita. Bukan stop presenting, pergi dekat yang kita present tu. Ada tak? Dapat tak masuk present tu? Tak ada ni, dia masuk lain ni. Tekan window tu, pergi dekat slide kita. Kalau slide tu tak ada, tutup slide-slide yang lain, tinggalkan dia satu je dalam atas desktop kita ataupun dekat bar bawah tu. Nanti bila kita tekan window share tu, akan muncullah file dia tu. Nampak tak? Ustaz? Begitu cara berfikir. Oh, ada 3 orang Ya. Okey, tak apa. Teruskan. Aisyah dulu kan? Tak kisah. Aisyah. Ada nama Aisyah ke tu dalam tu? Aisyah Ustaz. Alia, Hazika, Wan Nurul Rusaida, Nur Aizah. Tak ada nama Aisyah. Wan Nurul Aisyah. Wan Nurul Aisyah. Oh, Ru Aisyah. Okey. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan present tentang agama Majusi. Saya Nur Izzah Safia binti Syahbudin bersama kawan saya Alia Hazika dan Wan Nurul Aisyah. Okey, masuk. Silakan. Tentang? Dengar tak suara? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aisyah Atira binti Warasli. Nombor matrik 419-200-8431. Okey, saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk agama Majusi. Kita pergi kepada pengenalan dulu. Okey, Majusi atau Zarathustra ni adalah sebuah agama purba Parsi yang diasaskan oleh Zarathustra. Ia juga bukan sahaja sebuah agama tetapi sebuah falsafah kehidupan sama seperti Taoisme dari China. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, agama ini merupakan agama yang utama di Timur Tengah dan Asia Tengah. Namun pada hari ini penganutnya adalah minoriti di mana kebanyakan mereka berkumpul di India. Next slide.
Next slide. Bukan anda yang buat slide. Okey, teruskan. Tak, bukan saya. Slide-nya tak bergerak pun. Yang tukang pegang tu dia memang tak gerak, majusi tu. Dia buka sikit, buka satu-satu secara manual. Dia tak kata tekan majusinya slide, lepas tu yang kedua slide kedua. Okey. Silakan. Okey, baiklah. Seterusnya ialah riwayat hidup Zarathustra. Agama Majusi dikenali di dunia barat dengan nama Zoroastrianism. Sedangkan Nabi yang membawa ajaran tersebut bernama Zarathustra. Zarathustra lahir di sebelah utara tanah Iran, tepatnya di kota Azerbaijan kira-kira tahun 660 sebelum Masihi dan wafat pada tahun 583 sebelum Masihi dalam usia 77 tahun. Okey, Ayahnya yang bernama Sekejap. Nanti kalau kita berada di Malaysia, orang Melayu dia faham Nabi itu ialah pesuruh Allah. So jangan guna Nabi ni orang bahasa Indonesia. So jangan cakap Nabi. Cakap diasaskan oleh. Sebab kita tak pernah anggap dia sebagai dalam konteks kita, dia adalah masih lagi agama Majusi, bukan agama Samawi. Jadi jangan tulis Nabi lah nanti dalam penulisannya. Dia sebagai pengasas. Kalau orang Indonesia je faham Nabi itu ialah pengasas. Kalau kita teks Indonesia ni, kita jangan ambil 100%. Nanti betulkan masa penulisan. Silakan. Baik Ustaz, maaf Ustaz. Tak apa. Okey, sambung lagi. Okey, ayahnya bernama Purushottam Pitama dan ibu bernama Dugdova dari suku Pitama. Pasangan ini melahirkan seorang putera yang diberi nama Zarathustra. Okey, next slide. Okey, pada usia sekitar 7 tahun, Zarathustra sudah mulai memperoleh pelajaran keagamaan kependetaan secara lisan. Manakala umur 20 tahun pula, Zarathustra mulai bertafakur dan gemar mengembara. Ketika dia berusia 30 tahun, ia mulai menerima wahyu yang pertama. Agama ini merupakan salah satu agama wahyu atau agama Samawi yang tertua dan masih hidup sampai sekarang. Ia diambil dari nama pendirinya iaitu Zarathustra. Next slide. Okey, pada tahap masa 600 hingga 550 sebelum Masihi, itu dalam masa 150 tahun, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan agama Zoroaster, terdiri atas Raja Histaspes, Raja Cyrus dan Raja Cambis. Tahap masa 550 hingga 486 sebelum Masihi, iaitu dalam masa 65 tahun, merupakan masa perluasan kekuasaan dan perluasan pengaruh agama Zoroaster, terdiri atas Raja Cyrus yang digelari The Great, Raja Cambis dan Raja Darius. Okay. Tahap masa 486 hingga 330 Masihi, iaitu dalam masa 156 tahun, merupakan masa sengketa yang terus menerus dengan pihak Greek, terdiri daripada Raja Xerxes, Raja Xerxes, Raja Xerxes, Raja Darius dan Raja Arses. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada kawan saya yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Teruskan. Okay, untuk seterusnya penyebaran ajaran. Okay, Majusi adalah sebuah agama purba Parsi yang diasaskan oleh Zarathustra macam kau kata tadi. Ia juga bukan sahaja sebuah agama tapi sebuah falsafah kehidupan sama seperti Taoism dari China. Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, agama ini merupakan agama yang utama di Timur Tengah dan Asia Tengah. Namun pada hari ini, penganutnya adalah minoriti di mana kebanyakan mereka bertumpu di India. Ini kerana pada abad ke-7, Empire Sassanid kalah di tangan Arab dan tipik ini merupakan penutup bagi
kegemilangan Majusi. Dan penganut Majusi kemudiannya memeluk agama Islam, dan ada beberapa kumpulan yang enggan untuk diperintah oleh agama Islam, dan mereka melarikan diri ke India. Kalau boleh tengok kat sini, ni lah lambang lambang Ahura Mazda, dia punya orang punya Tuhan. Kawan saya akan cakap pasal simbol ni kejap lagi. Seterusnya, nak dijadikan cerita, Zarathustra dikatakan telah turun padang untuk menyebarkan ajarannya, tapi lepas 10 tahun pun dia hanya dapat bawa seorang je pengikut. Oleh itu, dia berusaha mendekati istana dan mengadakan pertemuan dengan raja. Kalau tengok gambar yang sini, macam gambar ilustrasi Zarathustra berjumpa dengan raja dan menyebarkan dia punya agama. Dan setelah raja mendengar penjelasan Zarathustra, raja berpuas hati dan memeluk agama yang dibawa oleh Zarathustra. Seperti kebiasaan, kalau dah raja memeluk agama baru, rakyat akan mengikut apa yang raja tu ikut. Dan semasa pemerintahan Raja Kavi Vishtaspa, ajaran agama Zarathustra berkembang di luar wilayah Iran ke negara jiran seperti India, macam saya kata tadi. Dan kitab suci pun, kitab suci yang berjudul Avesta juga disebarkan ke Rom. Ini sebagai informasi tambahan je. Penganut agama Majusi ini dianggarkan seramai 200,000 pada tahun 1996. Dan dekat India sahaja, jumlah penganutnya adalah seramai 69,601. Dan di Pakistan, jumlahnya seramai 5,000 dan kebanyakan mereka bertumpu di Karachi. Dan terakhir, terdapat juga beberapa penganut agama Majusi di Asia Tengah dan Iran. Sumber dari Wikipedia. Terusnya, saya masuk ke Avesta, iaitu kitab suci. Di dalam kitab suci. Dalam agama ini ada sebuah kitab suci yang dikenali sebagai Zen Avesta, dan di dalamnya disusun buku-buku Zarathustra yang diturunkan, terutama Getes yang sekarang disebut sebagai Yasna, yang bermaksud korban. Dan ianya disepakati oleh semua ilmuwan teologi bahawa Zarathustra membawa konsep tauhid atau monotheism. Monotheism ni dia mempercayai kepada satu Tuhan, dan Tuhan dalam agama ini dikenali sebagai Ahura Mazda. Dan mereka tidak ada ayat yang membandingkan Ahura Mazda dengan kekuatan lain. Dan ia ada kekuatan yang mutlak. Bahkan dalam kitab suci Getes menyebutkan penolakan tuan-tuan lain, monotheism. Dan seterusnya, ketika Iskandar Zulkarnain menakluki Parsi, agama ini cuba dihancurkan, dan Avesta juga dihancurkan kerana diorang tak kasi orang-orang membacanya. Tetapi setelah keturunan Sasanid mendirikan kerajaan Parsi, agama Majusi dipulihkan. Dan kalau kita tengok kat sini, kitab suci yang lama, yang atas ni kitab suci yang lama, dan yang bawah ni kitab suci yang baru. Dan sehingga kini buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Pahlavi baru, dan bahasa lain hanya mempunyai 4 subbuku. Bahasa Pahlavi baru ni maksudnya bahasa Pahlavi adalah bentuk khas yang ditulis secara pelbagai dalam bahasa Iran Tengah. Dan buku-bukunya ialah yang pertama Getes, yang merupakan kumpulan 17 puisi pujian yang menceritakan pertemuan Zarathustra ni dengan Tuhan dan digubah oleh dirinya sendiri. Yang kedua, Yasna berisi kumpulan doa dan peraturan ibadah. Dan yang ketiga, Bisperat berisi pujian dan permohonan kepada Tuhan. Dan yang keempat, Vendidat mengandungi semua perkara yang berkaitan dengan ritual Zoroaster. Dan bersama dengan keempat-empat ni, dia ada ciptakan satu Avesta kecil untuk individu yang diberi nama Korda Avesta ataupun Kordeh Avesta. Iaitu buku tu sebuah buku yang berisi doa-doa harian dan yas dalam bentuk puisi dan pujian para pahlawan. Seterusnya masuk ke rumah ibadat. Rumah ibadat, mereka masih berpegang pada pahaman Majusi. Mereka juga mempercayai kesucian api, tetapi hanya sebagai perantara dalam urusan dengan Tuhan, Ahura Mazda. Ini kerana orang Majusi menggunakan api sebagai medium penyembahan dan upacara keagamaan mereka. Dan api di kuil itu selalu dikawal oleh Sami ketika para pemimpin agama mereka dipanggil. Ini kerana hanya Sami yang digunakan mengawal api untuk memastikan kesucian api tersebut.
Dan ajaran ini juga mendorong ibadah dilakukan setiap hari. Waktu utama untuk beribadah adalah pagi. Mereka boleh melakukannya di mana sahaja, sama ada di rumah ataupun di tempat yang lebih baik. Dan seterusnya, okey. Gambar yang ini adalah kuil yang bernama Atash Kadeh Iyaz di Yaz, Iran, di mana api suci mereka yang berusia lebih dari 1000 tahun berada dekat sini. Dan kalau kita tengok yang gambar yang ini, ada 3 orang sedang membuat ritual sambil memakai penutup muka macam sudah tu kan. Tapi diorang bagi nama mereka bagi memberi nama kepada penutup mulut dan hidung tu padan untuk mengelakkan api daripada tercemar. Sebab diorang kan macam percaya api tu suci, so diorang nak jaga api tu dari tercemar, mereka pakai penutup mulut dan hidung. Terima kasih. Seterusnya saya kasih ke Alia. Assalamualaikum. Nama saya Alia Hazika binti Yung, nombor 4203000891. Okey, saya akan bercakap tentang rumah kematian. Agama Majusi ini tidak membenarkan pengebumian dan pembakaran mayat. Sebab bagi mereka kalau melakukan pengebumian dan pembakaran mayat tu dapat mengotorkan air, udara, bumi dan api. Mereka melakukan upacara kematian ni dengan meletakkan mayat di dahma atau menara ketenangan. Selain nama menara ketenangan tu, kita dapat juga dipanggil dengan menara bungkam. Ia sebuah binaan pekeliling bertapak tinggi yang dibina oleh kaum Majusi untuk meletakkan mayat yang terdedah kepada burung-burung. Biasanya burung herring. Okey. Terdapat pembahagian tempat yang jelas untuk lelaki, wanita dan kanak-kanak. So dia ada tempat yang asing-asing jugalah. Okey. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan semasa upacara kematian adalah seperti berikut. Mayat itu dibiarkan di sebuah ruang di dalam rumah selama 3 hari sebelum dibawa ke dahma, iaitu tempat untuk melaksanakan upacara mati. Selepas itu mayat itu dibawa ke dahma atau menara ketenangan. Dekat sana mayat tu akan ditelanjangkan dan ditidurkan di menara terbuka dan dibiarkan agar dimakan oleh burung-burung ataupun binatang buas. Sisa-sisa tulang itu kemudian dibuang ke telaga. Seterusnya. Okey, ni antara simbol agama Majusi yang kita boleh tengok. Maksud simbol tu adalah Faravaha atau Foroha atau Ferkrisdayanti. Ini adalah simbol yang terkenal di Zoroaster. Faraha adalah pengawal, Faravahar adalah pengawal agama Majusi. Ia melambangkan Ahura Mazda dan segala kebaikan. Pada perkembangan moden, simbol manusia di tengah adalah perwujudan dari jiwa manusia yang dilingkupi oleh kebaikan. Simbol tersebut diadaptasikan dari dinasti Pahlavi atau Pahlawi. Okey, kesimpulannya agama Majusi ni merupakan agama yang lahir di Persia yang dibawa oleh nabinya yang bernama Spitama Zarathustra. Dalam bahasa Yunani berubah menjadi Zoroaster. Dilahirkan pada tahun 583 di Iran. Ajaran yang dibawa merupakan ajaran monoteisme, iaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Tuhan dengan menyembah berhala. Umumnya agama Majusi ini
pada perkembangannya menyembah api sebagai simbol dari kesucian dan cahaya. Selain itu, agama Majusi juga memiliki sekti-sekti, di antaranya aliran Manu, aliran Mazda, aliran Tashwiyah, aliran Bisaniyah dan aliran Zindik. Okey, itu sahaja daripada kumpulan saya. Ada soalan daripada kawan-kawan yang lain? Jangan berhenti share sebab ada pertanyaan daripada sini. Biarkan saja anda punya presentation ni. Adakah kawan nak tanya? Takkan tak ada soalan? Faham ke? Okey, saya nak buat nanti masa penulisan anda kena clear sebab dalam kenyataan anda ni banyak mengelirukan. Ada beberapa pengeliruan. Pertama sekali, anda kena buang perkataan Nabi tu kepada pengasas. Okey, sebab kita nak kena clearkan. Saya nak beritahu bahawa agama Zarathustra atau Zarathustra ni dia adalah asalnya, kalau kita tengok Sesogalo dan juga cara berfikir mereka dia adalah agama Samawi. Agama Samawi ini agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemungkinan Zarathustra ni dia bukan seorang rasul, dia seorang nabi sahaja. Jadi kerja nabi kan tidak boleh menyebarkan pada orang lain, itu untuk diri dia sendiri. Akhirnya pengikut-pengikut dia telah mendewa-dewakan dia dan menambah-nambah, akhirnya jadi agama yang menyembah makhluk, itu api. Dan bila sudah berubah kepada penyembahan kepada makhluk, ini api, maka dia sudah menjadi agama berhala atau agama yang menyekutukan Allah SWT, maka dia adalah tergolong daripada agama sesat. Walaupun ada setengah buku meletakkan dia sebagai agama Samawi pada asalnya. Pada asalnya, dia memang agama Samawi. Pada asalnya. Berdasarkan daripada kenyataan yang dibuat oleh Zarathustra, prinsip dan akidah dia adalah agama Samawi. Kita tahu, itu agama Tuhan yang Esa. Tetapi, kemungkinan beliau ini adalah seorang Nabi, dia bukan Rasul. Maka dia tidak boleh sampai kepada orang lain dan dia hanya faham diri dia. Kebaikan dan kelebihan yang dipunyai itu dilihat oleh masyarakat setempat sebagai satu yang ajaib dan luar biasa. Ini dia ada pengikut. Pengikut dia inilah yang menyebabkan agama manusia berubah jadi agama berhala atau menyembah dewa, menyembah api. Sebab itu ciptaan mereka, ciptaan orang-orang pengikut-pengikut mereka. Ini kena clear, kena clear. Sebab kalau kita terus kekal dengan perkataan Nabi, dia akan mengelirukan orang kerana seolah-olah dia betul agama Samawi dan adat istiadat yang kematian dan sebagainya ada nampak kepelikan. Dalam konteks kita mana boleh telanjangkan mayat, itu ada pengaiban pembuka aib mayat, tak boleh dalam Islam. So mana ada, sebab kita kena clearkan supaya lakum dinukum waliyadin. Dalam pembentangan kita kena clearkan isu lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak nanti orang yang membaca artikel kita atau mendengar, dia akan keliru. Dia kata ni adalah agama Samawi dan sama taraf dengan Islam. Jadi dalam kenyataan kita mesti clear. Jangan baca je. Saya tengok tadi banyak baca. Bila kita baca je, kita tidak menjelaskan. Lepas tu kawan-kawan pula terus faham je. Itu risiko. Jadi kena faham, clear. Kemudian dalam penjelasan kita mesti clearkan. Dari pembacaan kita bahawa memang apa yang dibawa oleh Zoroaster ini ialah dia adalah agama Samawi. Namun pengikut-pengikut dia lah yang menyebabkan dia menjadi agama Ar atau agama menyembah berhala. Dan kita memberikan ciri-cirinya. Itu akhirnya kita buat beza antara Islam dan dia. Kita bezakan. Jadi apakah pandangan Islam dan agama Majusi, dan bagaimanakah apakah perbezaan antara Islam dan Majusi itu. Ada sempadan dia. Itu baru kita dapat perbandingan agama. Perbandingan. Kalau kita cuba samakan, dalam pembentangan ni dia seolah-olah memberitahu bahawa dia sama taraf dengan agama Samawi yang lain. Sebab tidak ada kenyataan menyatakan bahawa pasca penjelasan atau pasca Zoroaster itu ialah berlaku penyimpangan oleh pengikut-pengikut mereka terhadap pengamalan yang akhirnya pengamalan itu dilihat tidak cocok dengan apa yang Islam ada. Contoh kematian
dalam penyembahan api dan sebagainya. Itulah. Okey. Ahura, dia bukan Ahura Mazda, namanya Aura Mazda. Ejaan dia ada H dia. Kalau kita sebut sebagai Aura Mazda, Indramayu. Jadi dia ada dua dalam konteks ini, dalam kefahaman mereka ada dua Tuhan. Tuhan faham mereka ada Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Yang mencipta keburukan dan mencipta kebaikan. Ahura Mazda ini yang mencipta kebaikan dan Indramayu sebagai sebab saya tengok tanda dalam tu, iaitu sebagai mencipta kejahatan. So ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejahatan. Jadi itu yang dipahamkan di dalam pahaman agama Majusi. So kena clear. Kena kalau kita tengok kisah-kisah silam, kalau kita tengok cerita-cerita movie-movie yang berkaitan tentang orang zaman dulu ke apa benda ke kan, dia memang ada elemen-elemen Zoroastos ini. The Prince of Persia, lepas tu Persia, dia lahir di Persia, bukan Persia. Persia tu adalah Iran atau Parsi. Persia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ni adalah Parsi atau Iran. Jadi kalau saya harap nanti masa menulis, jangan ada perkataan-perkataan Persia lah, apa semua tu, sebab itu bahasa Indonesia. Itu kita kena clearkan masa anda ni. Okay, tak ada masalah, saya ingat pertengahan baik, cuma saya mohon ada pembentangan ini nanti apabila diterjemahkan dalam penulisan akan diperbaiki dengan yang saya cakap tadi, iaitu quotation kita terhadap agama sama itu mestilah ada asasnya, dan kemudian sempadan dengan amalan pada hari ini yang membezakan, supaya kita dapat cuba menyatakan bahawa Zoroastos ini sebagai seorang Nabi, bukan Rasul pada pandangan sebahagian ulama Islam. Kerana apa yang dibawanya adalah berkaitan dengan agama samawi atau tauhid kepada Allah SWT. Namun penggunaan perkataan Aura Mazda ini, ia istilah saja. Itu ialah dalam bahasa Parsi. Mungkin dia merujuk pada Allah SWT lah. Tapi mana boleh gambarkan dalam bentuk orang yang ada kepak. Itu dah boleh pelambangkan, tak boleh. Macam apa, berbezaan bahasa, makna sama. Orang Indonesia dia kata Gusti Allah. Gusti Allah, Tuhan. Gusti itu ialah Tuhan. Kalau macam kita, Tuhan lah. Kalau orang Indonesia panggil Gusti. Kalau orang kalau orang agama ke bahasa Suryani atau Ibrani yang berada di apa? Allahu Akbar. Majusi, bukan Majusi, yang ada di Iran, Bible lama ataupun Taurat, dia tak Allah tu sebagai haleluya dalam bahasa mereka. Itu Allah lah. Haleluya, Gusti, Allah, Tuhan. Tapi dalam bahasa Parsi, kemungkinan Aura Mazda ini merujuk pada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menciptakan segala-galanya, termasuklah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala yang mencipta keinginan untuk buat baik dan buat buruk. Tapi orang-orang Parsi atau orang-orang Majusi, keinginan buat buruk ni dia tambah satu Tuhan lagi tadi. Dipanggil Indramayu. Yang ini saya tak jumpa. Jadi saya kena tambah. Okey, ada siapa nak tanya tentang agama Majusi? Ada bercatat sekali atau yang mentang ni? So, saya minta penulisan tu cuba upgrade sikit lagi supaya dia nampak lebih sebab ni markah hari ni 10 markah untuk pembentangan. Nampak gaya ada banyak yang kena betulkan sikit lagi. Dia tak dapatlah 10 markah tu. Jadi penulisan tu kena target 10 markah dengan penambahbaikan yang saya nyatakan. Okey? Yang terbaik sebenarnya semacam minggu lepas. Sebelum beliau kebentang, dia WhatsApp dekat saya, Ustaz, betul tak pembentangan saya? So saya kata okey. Jadi kalau mungkin anda ada bagi saya semalam ke, mungkin sempat saya tengok, saya boleh baiki. Jadi untuk yang akan datang, siapa yang nak bentang tu, kalau boleh sehari sebelum, WhatsApp pada saya dalam bentuk PDF, saya tengok. Kalau okey, bentanglah esok. Jadi kita dapatlah markah lebih sikit. Okey anak-anak, ada soalan lagi? Senyap je ni. Dah sarapan belum ni? Ke tengah sarapan? Tak ada Ustaz. Saya nak tanya. Silakan. Apa maksud sekti tu Ustaz? Oh, ini bahasa Sanskrit.
Dia iaitu merujuk kepada mazhab-mazhab. Dia mempunyai aliran-aliran mazhab pemikiran. Itu. Itu bahasa Sanskrit tu. Lagi anak-anak, soalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama. Saya ni minta nanti, kalau ada trik kalau anda cari bahan dekat internet, supaya tidak termasuk pada laman web Indonesia. Sebab Indonesia ni, bahasa Indonesia ni diterus antarabangsa. Bahasa Indonesia ni ada bahasa orang Nusantara. Dia tak dengar bahasa Melayu. So, akhirnya segala artikel-artikel Indonesia akan keluar. Jadi anda kena tulis inverted comma. Tulis tajuk tu, awak kena buat inverted comma atas bawah tu, dekat Google Scholar ke apa. Automatik je lah ikut bahasa awak letak bahasa Indonesia. Kalau boleh letak 2 bertindik Malaysia. Tajuk letak 2 bertindik Malaysia. Letak inverted comma dua-dua, letak di Google ataupun Google Scholar, maka yang Malaysia saja yang keluar, Indonesia tak keluar. Jadi anda tak ada masalah dari sudut bahasa. Nanti dia keluar bahasa Indon lah apa. Lepas tu kita cut and paste je. Buat inverted comma. Buat inverted comma. Katakan agama Majusi dalam bracket Malaysia. Maka segala kajian, segala perbicaraan tentang agama Majusi yang di Malaysia akan keluar. So, dia akan guna bahasa Melayu. Walaupun kita akui kemungkinan ada orang Malaysia yang cut and paste Indonesia masuk dalam dia punya ni, ke akhirnya keluarlah macam bahasa Indonesia juga. Tapi sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan cabaran kita untuk ni. Tapi kita tak galakkan sangat lah. Sebab kalau terting nanti anda akan 1% plagiat. Tapi nak bentang tak apalah. Masa penulisan nanti tolong baiki. Okey, saya ingat saya pun tidak berhasrat untuk melanjutkan lagi. Sebab saya dah maklumkan anda ada exam pukul, ada kelas. So, saya ingin maklumkan dengan kehadiran semua bahawa peperiksaan kita telah berubah. Semalam saya dihubungi oleh KJ, Ketua Jabatan, bahawa dia minta agar kita buat take home exam, tidak continuous kita bagi pada subjek lain. So, model yang berubah ialah pertama, quiz kita online yang 6 kali ini, asalnya markah 60 jadi 30. So, maknanya satu soalan tu markahnya 0.5, 0.5, 0.5. Dia tetap 6 soalan lah. 6 kali quiz. Sebab simple sangat quiz tu. Okey. Hari ni ada quiz. Yang kedua, kumpulan. Kumpulan, pembentangan 10 markah, penulisan 10 markah. So, total yang carry forward ialah 50 markah. Okey. Lagi 50 markah ialah final. Final ialah peperiksaan selama 24 jam. Dia secara online. InsyaAllah nanti tentukan tarikhnya. Itu soalan. Soalan kita ada 2 bahagian, A dan bahagian B. Jawab semua soalan di bahagian A dan semua soalan bahagian B. Iaitu di bahagian A ada 3 soalan yang mesti dijawab. Saya takkan buat 4, 3, tak ada pilihan. Itulah yang dijawab. Dan bahagian B ada 1 soalan saja yang mesti dijawab. Saya tak beri pilihan. 1 soalan saja. Dan soalan-soalan mereka kebanyakannya yang soalan-soalan yang berkaitan tentang bab pertama dan bab ke-12, 13, 14. Pertemuan tu. Yang lain tu kita akan bincang di dalam 50 markah quiz dan juga ni. Okey. Ada soalan itu maklumat dan saya akan betulkan Qafas tu saya akan bagi pada anda semula. Serta ni sebab tu cara nak betulkan. Dan nanti pukul 2 insya-Allah taala akan boleh buka untuk quiz. Yang berkaitan kita belajar ni je. Okey, saya ingat itu saja untuk hari ini. Saya harap tak ada masalah semuanya. Moga ada keberkatan dan kerahmatan. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika.